Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita merasai nikmat iman dan Islam sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan ibadah. Apa itu ibadah? Apa tujuan ibadah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan seorang Muslim? Okey, ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk, patuh, taat. Manakala dari segi syarak pula, ibadah bermaksud tunduk dan patuh terhadap perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu yang diredainya. Okey. Ibadah dalam Islam mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza sama sekali daripada konsep ibadah dalam agama dan kepercayaan yang lain. Antara ciri-ciri tersebut adalah tidak ada sebarang perantaraan antara Allah dan manusia, dan ibadah dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu tempat atau masa yang tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadat kepadanya, kerana Allah lah yang menciptakan sesuatu di dalam muka bumi ini, dan tentulah dia ciptakan sesuatu itu bersebab. Okey, ibadah dalam Islam terbahagi pada dua, iaitu ibadah umum dan khusus. Kedua-duanya penting bagi umat Islam untuk dilakukan supaya dapat menjamin kedudukan di akhirat dan menjadi kewajipan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah khusus ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang Islam sebagai satu cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawat Al-Quran, zikir dan seumpamanya. Ibadah khusus ni ada banyak jenis. Yang berkaitan seperti waktu-waktu khusus, seperti solat fardu, khusus tempat, khusus waktu seperti menunaikan haji. Ada berkaitan dengan kekhususan tempat seperti solat tahiyatul masjid, iaitu tahiyatul masjid dikhususkan bersolat di masjid saja. Sabda Rasulullah SAW, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sahih riwayat Bukhari. Ibadah umum pula adalah segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus yang mana saya perkatakan tadi. Ianya ibadah umum ni dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya perbuatan seharian kita mandi, makan, kita buat kerja, buat assignment, jalan kaki nak pergi ke kelas, semuanya dipanggil sebagai ibadah. Sebelum kita melakukan sesuatu tu, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ianya dinamakan ibadah. Bukan hanya solat, puasa, zakat je sahaja dinamakan ibadah, tapi perbuatan-perbuatan seharian kita juga dipanggil ibadah. Okey, bercakap mengenai puasa, terdapat pelbagai kelebihan yang terdapat dalam puasa. Hal ini percaya dibuktikan dengan kaedah saintifik bahawa puasa ni dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia. Tujuan puasa adalah untuk melahirkan sifat takwa dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang yang terdahulu daripada kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Baqarah ayat 183.
Dengan sifat takwa, seseorang akan naik darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan puasa juga kita akan dapat merasai penderitaan orang-orang yang tidak menikmati hidangan lazat seperti yang kita dapat hari ini. Hal ini akan melahirkan rasa syukur dalam diri dan menguatkan iman di hati kita. Orang beriman adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Apabila kita bersyukur, kita akan berusaha sedaya upaya untuk menzahirkan rasa syukur tersebut. Justru itu kita akan berusaha melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya, yakni perkara munkar. Beralih pula kepada zakat. Tujuan utama kita mengeluarkan zakat adalah untuk melatih hati agar mampu memberi kepada orang lain. Sesungguhnya dalam rezeki kita yang melimpah ruah itu, sebahagiannya adalah milik orang lain. Sasaran ibadah zakat ialah untuk melunturkan sifat tamak, ragus dan pentingkan diri dalam diri manusia. Apabila kita mengeluarkan zakat, kita telah berjaya melawan hawa nafsu dan rasa tamak pada harta. Kita berkongsi harta kita dengan orang lain kerana harta yang kita miliki ni bukan harta kita sahaja, tapi kita berkongsi harta kita dengan orang lain, maka telah mengeluarkan perasaan tamak dalam diri kita. Ibadah haji pula meletakkan hati sebagai sasaran. Haji hakikatnya adalah kembali seorang hamba membawa hatinya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ibadah haji dapat menzahirkan kita bahawa kita ni sayang kepada Allah dan ingin dekat dengannya. InsyaAllah setakat ini dahulu. Semoga kita rajin beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin.